Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan berbincang tentang bagaimanakah mengelakkan daripada bong ataupun hit the wall. Ini bermaksud kita telah mencapai keletihan pada tahap maksima. Jadi saya akan berkongsikan 3 tips bagaimanakah mengelakkan daripada bong. Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Tips saya yang pertama ialah kita kena mengetahui apakah keupayaan kita. Pertama sekali ialah kita kena tahu apakah average heart rate kita, degupan jantung kita. Katalah saya tahu degupan jantung ataupun heart rate ni average ataupun puratanya ialah sekitar 170. Itu adalah maksimum. Dan average adalah sekitar 130 hingga 150. Jadi saya tahu bila saya telah capai 170, saya akan kurangkan heart rate saya. Jadi saya akan buat recovery di atas basikal ataupun semasa berkayuh. Jadi itu cara kita mengetahui keupayaan kita. Kedua ialah jika kita tidak pernah berkayuh jauh, katalah 100 km kita tak pernah untuk kali pertama, jadi kita kena tahu bagaimana nak menjimatkan tenaga kita. Jadi sebelum ni kita tahu kita paling jauh pun boleh berkayuh 50 km. Kemudian satu hari kita kata okey, kita nak cuba 100 km. Jadi sepanjang 50, 60, 70 km tu kita simpan tenaga sebanyak yang mungkin. Jangan habiskan tenaga tu. Sebab itu penting. Sebab kita tak tahu bila kita capai 50 hingga 70 hingga 100, kita tak tahu bila kita telah mencapai keletihan maksima ataupun bong. Jadi adalah penting untuk kita simpan tenaga. Jadi bila kita telah katalah 5 km terakhir, kita rasa kita boleh, kita nak habiskan tenaga kita, kita nak bong, kita saja-saja nak uji keupayaan kita, itu tak apa. Jadi kita boleh bong pada 5 km ataupun 3 km terakhir lah. Jadi itu selamat. Tapi jangan bong semasa anda masih dalam perjalanan, masih 50% ataupun 70% daripada kayuhan anda. Baik, tips saya yang kedua ialah tentang persediaan. Jadi persediaan ni kita kena bersedia dari segi cuaca, di mana kalau keadaan panas begini, jadi kita kena bersedia. Contohnya kita kena ada cukup air, dan kadang-kadang saya akan bawa botol iaitu 750 ml, ataupun kalau 500 ml saya akan bawa 2 botol. Dan air ni bukan saja untuk minum, tapi juga jika cuaca panas, kita ambil air yang ada, kita boleh tuang di atas kepala kita supaya dapat sekurang-kurangnya menyejukkan sedikit kepala kita dan dalam keadaan cuaca panas terik. Jadi itu antara persediaan. Dan antara persediaan lain ialah dari segi pemakanan, di mana seperti biasa kita kena bersarapan, dan sepanjang perjalanan kita kena bersedia juga. Contohnya saya tahu keupayaan saya ialah di mana selepas 60 ataupun 60 km selalunya saya akan letih sedikit. Okey, jadi saya akan letih, saya akan hilang tenaga. Jadi saya kena tambah tenaga saya. Dalam acara-acara tertentu saya akan membawa, contohnya iaitu saya akan membawa power gel. Dan kalau latihan-latihan biasa, selalunya saya tak makan power gel ni. Tapi kalau terpaksa saja saya akan gunakan power gel ni ataupun energy bar.
ataupun saya akan berhenti di gerai-gerai makan, saya akan minum, saya akan makan sedikit untuk alas perut, kemudian saya akan menyambungkan perjalanan saya. Jadi itu cara di mana persediaan-persediaan yang kita kena rancang dalam perjalanan kita supaya kita tak terus bong, tak terus letih dan kita paksa perjalanan kita dan kita paksa kayuhan keupayaan kita. Itu yang menyebabkan kita bong ataupun kita hilang tenaga 100% yang tidak disangka. Jadi persediaan adalah amat-amat penting. Antara backup yang saya akan bawa ialah power gel dan juga saya akan bawa salt stick ini. Jadi ini adalah antara persediaan atau bekalan yang saya akan bawalah bersama-sama. Tapi untuk latihan-latihan kayuhan santai 30 hingga 50 km, kadang-kadang saya tak bawa lah. Saya suka cara yang lebih organik, cara yang lebih semula jadi. Jadi saya tak perlu makan benda-benda tambahan, suplemen seperti ini dalam keadaan biasa. Tapi hanya kayuhan yang betul-betul jauh, long distance ataupun semasa event, jadi saya ingin meningkatkan prestasi, itu saya akan bawa suplemen sebeginilah. Dan tip yang terakhir sekali adalah tentang pacing. Pacing, jadi dia adalah amat-amat penting. Dalam pacing ni ada 3 jenis pacing ataupun yang saya bahasakan untuk diri saya sendiri, untuk saya fahami, iaitu pertama ialah recovery, pemulihan. Itu pacing yang pertama. Kedua ialah pacing yang dipanggil standard ataupun control. Jadi pacing ni ialah di mana kita berkayuh dengan menggunakan tenaga yang purata, yang average. Dan ia bermakna kita tidak struggle, kita tidak perlu berusaha lebih. Kita dapat hanya menggerakkan berkayuh dengan cara yang kita biasa. Bermaksud kita tidak berkayuh dalam keadaan yang memerlukan tenaga yang banyak. Jadi itu ialah standard ataupun control, pacing yang standard ataupun control. Dan yang ketiga ialah pacing yang paling memerlukan tenaga yang banyak sekali, iaitu saya namakan pacing ramp up. Kalau mereka yang menggunakan Zwift, mereka tahu apa maksud ramp up ni, iaitu di keadaan di mana anda memecut, berkayuh dalam keadaan memecut. Jadi anda perlu tahu keupayaan anda dalam 3 jenis pacing ini, mana yang berapa lama anda boleh membuat sesuatu pacing ataupun jenis pacing. Contohnya, jika ramp up ataupun keadaan memecut, saya selalunya hanya akan membuat sekitar 30 hingga 1 minit saja, 30 saat hingga 1 minit saja. Itu pacing memecut, ramp up. Dan standard ataupun control ialah pacing yang paling lama sekali yang saya boleh buat pada bila-bila masa, baik 50 km, 100 km, berapa kilometer pun. Itu yang saya menggunakan tenaga yang purata, yang average. Saya boleh berkayuh selama yang mungkin pada pacing standard ataupun control ni. Dan jika selepas saya memecut, ramp up, saya akan menggunakan pacing iaitu recovery ataupun pemulihan. Jadi bila dah ramp up tu, saya akan tukar kepada pacing pemulihan, mungkin dalam sekitar 5 minit hingga 10 minit. Kemudian saya tukar kepada pacing standard ataupun control. Dan kemudian jika perlu, saya boleh ramp up balik, iaitu memecut balik. Jadi kita kena tahu 3 pacing ni. Jadi setiap pacing tu kita kena faham berapa lama yang kita boleh buat sesuatu pacing tu. Jadi katalah anda berkayuh century ride, iaitu 160 km. Dan 160 km ni, mungkin dalam sepanjang perjalanan 160 ni, mungkinlah 2 atau 3 kali saja anda boleh buat ramp up, iaitu anda boleh buat pacing memecut. Jadi jangan anda pulun pacing memecut ni pada permulaan ataupun pertengahan kayuhan anda, sebab anda tidak tahu bila anda akan habis ataupun bila tenaga anda akan habis maksima. Jadi gunakan pacing memecut ni hanya pada saat-saat akhir.
jika anda rasa mampu. Dan jika tak perlulah pacing ramp up ni. Yang penting sekali ialah pacing standard ataupun control. Ini adalah pacing yang anda kena tahu apakah average speed anda. Jadi ini yang anda gunakan, dan ia tidak memaksa kayuhan anda, kaki anda pun. Bila anda kayuh saja, anda gerakkan saja, basikal masih boleh berkayuh. Jadi itu adalah terbaik. Anda cuba simpan tenaga anda selama yang mungkin untuk kayuhan-kayuhan yang jauh. Jadi itu pacing standard ataupun control. Dan jika walaupun pada keadaan standard ataupun control anda masih letih, jadi itulah anda boleh gunakan pacing recovery ataupun pemulihan, di mana anda berkayuh memang relax supaya anda stabilkan heart rate, degupan jantung anda. Anda boleh stretch sikit supaya badan-badan anda yang sengal, kaki anda yang hampir-hampir cramp tu anda dapat atasi. Kemudian barulah anda kayuh semula kepada pacing standard ataupun control. Jadi anda kena faham 3 pacing ini. Jadi pacing adalah penting dalam kayuhan supaya anda tak tersalah teknik. Jadi kalau anda salah teknik atau salah strategi, anda ramp up, iaitu anda paksa diri anda pada saat-saat awal, dan anda akan bong semasa separuh daripada perjalanan anda, dan anda tidak dapat menghabiskan target jarak yang anda ingin berkayuh. Itulah tip yang ketiga. Jadi ingat, 3 tip telah saya kongsikan bagaimana untuk mengatasi ataupun mengelakkan daripada bong di tengah-tengah perjalanan kayuhan anda. Jadi ingat, tip yang pertama ialah anda kena tahu keupayaan anda. Kedua, anda kena bersedia. Okey, bersedia dalam perjalanan anda, sebelum perjalanan anda kena bersedia. Anda kena ada bekalan yang betul. Anda kena tidur secukupnya, okey, dan makan carbo loading dengan baik, okey. Dan yang ketiga ialah di mana anda menggunakan 3 pacing mengikut keupayaan anda. Jadi banyak sebenarnya tip-tip tentang kayuhan ni, tentang pemakanan, tentang strategi berkayuh jauh. Jadi anda boleh lihat dalam video-video saya dalam channel saya ini. Semoga memberi manfaat, dan sila komen, share, like, dan jangan lupa anda subscribe supaya saya dapat berkongsi lagi pengalaman dan juga tip-tip bersama anda, dan juga saya boleh belajar dengan anda semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.